Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perjalanan baginda Rasulullah dari kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa merupakan perjalanan yang tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan akal semata-mata. Ini kerana jarak perjalanan itu hampir 1250 km. Ia merupakan jarak yang terlalu jauh. Disebabkan itu, ramai dalam kalangan orang yang beriman pada mulanya menjadi kufur disebabkan tidak percaya tentang apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah. Lebih-lebih lagi, baginda mengkabarkan bahawa perjalanan tersebut hanya mengambil masa tidak sampai semalaman. Jika kita hanya menggunakan logik akal semata-mata, maka kita akan menolak dengan serta-merta sebarang pengkabaran yang bertentangan dengan akal fikiran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan semua yang Allah kehendaki. Jika Dia mengatakan jadi, maka akan terjadi. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baginda bukan sahaja diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, bahkan baginda Rasulullah telah diangkat sehingga ke Sidratul Muntaha yang mana melepasi langit ketujuh. Sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menghadapi banyak ujian yang sangat berat, terutamanya tentangan hebat dalam usaha dakwah. Antaranya, baginda diusir dan ditolak oleh penduduk di kota Taif. Rasulullah juga kehilangan dua insan yang sangat disayangi dan sangat penting dalam hidupnya, iaitu isteri kesayangan baginda Siti Khadijah serta bapa saudara yang banyak membantu baginda, iaitu Abu Talib. Oleh itu, Isra Mi'raj merupakan hadiah dan sebagai imbalan daripada apa yang telah Rasulullah hadapi, terutamanya pada tahun sama yang juga dikenali sebagai tahun kesedihan. Baginda Rasulullah menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Perintah itu diturunkan secara langsung oleh Allah kepada baginda tanpa adanya perantaraan malaikat Jibril seperti sebelumnya. Begitulah istimewanya baginda kepada Allah Ta'ala. Walaupun pada awalnya Allah memerintahkan didirikan sebanyak 50 waktu, namun Rasulullah memohon agar dikurangkan sehinggalah perintah solat menjadi 5 waktu sehari semalam seperti hari ini. Perintah solat 5 waktu ini sangat dipegang erat oleh Rasulullah dan baginda sangat menitik beratkan kepada umat baginda supaya tidak meninggalkan solat 5 waktu, kerana ia adalah tiang agama Islam dan kunci agar diterima segala amalan di dunia. Jika kita perhatikan dan kita selami kisah ini, maka kita akan dapati bahawa perintah solat adalah satu perintah yang sangat besar, sehingga Allah menjemput Nabi menerima sendiri suruhan untuk mengerjakan solat.
Disebabkan itulah terdapat banyak ayat yang mana Allah perintahkan supaya manusia sentiasa meminta pertolongan Allah dengan mengerjakan ibadah solat. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Maka seharusnya kita mempertingkatkan ibadah solat kita dengan lebih baik dan lebih khusyuk. Banyakkan berselawat ke atas Nabi dan berzikir memuji kebesaran Allah selain perbanyakkan solat sunat seperti ibadah pada malam hari.